أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar semua sahabat-sahabat Al-Quran, pecinta-pecinta Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time Baca Faham Amal. Dan insya-Allah hari ini kita akan meneruskan lagi bacaan tadabbur kita daripada surah Yasin, surah yang sangat masyhur ataupun sangat dekat dengan masyarakat kita. Dan hari ini bukan sekadar kita baca, kita nak memahami isi kandungan muka surat. Antara muka surat hari ini muka surat 444 yang akan kita tadabbur insya-Allah. Sebelum tu sama-sama kita bacakan doa yang doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Taala tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan insya-Allah pada hari ini sekali lagi kita persilakan Profesor Madya, Dr. Ahmad Sanusi. Apa khabar Doktor? Sila. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Ustaz Tirmizi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dalam musim pandemik ini, mari sama-sama kita jaga SOP, kita jaga kesihatan diri kita dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama bertadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran dalam setiap keadaan yang kita ada pada hari ini. Mudah-mudahan saat ini adalah saat yang direkodkan oleh Allah Ta'ala dan akan menjadi syafaat buat diri kita pada hari akhirat kelak. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dia kata as-siyamu wal Quran yashfa'an, iaitu dua perkara yang juga akan memberikan syafaat buat diri kita pada hari kiamat nanti, iaitu puasa kita nanti tak lama lagi kita akan puasa, dan yang keduanya adalah Al-Quran. Dua perkara ini akan memberikan syafaat dan hari ini kita bertadabbur. Mudah-mudahan dengan bacaan kita bertadabbur Al-Quran, Al-Quran sendiri yang akan datang menjadi pemberi syafaat buat kita pada hari akhirat kelak. Baik, hari ini kita teruskan lagi pengajian kita dalam surah Yasin, iaitu pada halaman yang ke-444, surah yang sangat dekat dengan kita. Barangkali ada dalam kalangan kita yang tiap-tiap minggu baca Yasin. Sebelum kita telusuri dan kita teroka apakah maksud ataupun tadabbur kita daripada halaman yang ke-444 ini, mari sama-sama kita perhatikan dahulu sinopsis. Apakah dia gambaran umum tentang pengajian kita pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-55 hingga ayat yang ke-58. Allah Ta'ala menceritakan mengenai tentang ganjaran untuk orang muhsinin, orang yang berpatuh ataupun ihsan kepada Allah Ta'ala. Manakala ayat yang ke-59 hingga ayat yang ke-68, Allah Ta'ala menceritakan mengenai tentang balasan buat orang yang melakukan dosa ataupun pendosa kepada Allah Ta'ala. Manakala ayat yang ke-69 hingga ayat yang ke-70, Allah Ta'ala memberikan ataupun Al-Quran memberikan penegasan mengenai tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keesaannya serta penjelasan pengkhususan
isi kandungan Al-Quran. Yang itu adalah secara umum apakah perbincangan kita pada hari ini yang akan diperincikan nanti satu demi satu, insya-Allah sekiranya kita mempunyai masa. Tapi sebelum kita masuk kepada perbincangan, perincian kita, tadabbur kita berkenaan tentang halaman ke-444 ini, mari sama-sama kita bacakan dahulu. Macam saya sebutkan tadi tuan-puan, sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca, jangan Ustaz Tirmizi seorang aja yang baca dalam TV ni ataupun dekat studio ni. Kita semua baca, kita gemakan Al-Quran seperti mana bila Nabi Daud itu bertasbih, bergema dengan dia seluruh bukit dan gunung ganang dan juga burung-burung. Hari ini kita gemakan bacaan Al-Quran bersama dengan Ustaz Tirmizi kita daripada ayat ke-55 hinggalah ayat yang ke-64, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih doktor di atas sinopsis dan juga mukaddimah muka surat yang akan kita baca sebentar nanti. Dan kita dah faham dah sinopsis dia pada hari ini, ganjaran untuk orang-orang yang muhsinin, orang yang melakukan kebaikan, diberikan pelbagai kenikmatan. Mudah-mudahan kita baca dengan penuh pengharapan. Moga-moga kitalah Allah maj'alna minhum, kitalah di kalangan orang-orang yang sibuk dalam syurga nanti kerana penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca dahulu ayat 55 hingga ayat 64. Betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-55 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Saya suka ayat ni yang mana Allah Ta'ala menceritakan orang yang berada dalam syurga tu sebenarnya mereka sibuk. Mereka sibuk. Kalau kita dekat dunia, kita sibuk juga. Tapi kenapa Allah Ta'ala kata inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun? Orang dalam syurga itu juga nanti mereka akan sibuk. Mereka sibuk dengan apa? Mereka sibuk dengan buah-buahan. Maknanya sibuk makan. Dengar sibuk tu macam sibuk dengan amal. Bukan. Maknanya dah berakhir dah zaman beramal tu tadi, Ustaz. Maknanya mereka sibuk dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, Allah Ta'ala berikan anugerah yang mana kalau disebutkan kat sini bersama dengan orang-orang ataupun bersenang-senang.
bersenang-senang. Bahkan kalau kita tengok juga lahum fiha fakihatun, Allah Taala fakihun tu orang yang bersenang-senang, mirip juga dengan dia dalam ayat yang ke-57 Allah Taala cerita tentang fakihah, iaitu dalam syurga itu mereka sibuk, tapi sibuk bersenang-senang. Susah sebenarnya perkataan ni nak dicernakan, susah. Sibuk ni biasanya penat, tapi dalam Quran Allah Taala kata sibuk bersenang-senang. Maknanya dalam keadaan sibuk tetapi mereka seronok. Tak menang tangan. Tak menang tangan. Kesibukan yang menyeronokkan ni kita tak boleh nak gambar. Allah Taala kata mereka akan sibuk dalam keadaan yang keseronokan. Allahu Akbar. Macam mana gambaran syurga Allah Taala gambarkan dalam surah Yasin yang kita baca setiap minggu. Tapi mungkin agak sukar untuk faham, kita tak dapat hayati. Allah Taala kata nanti orang yang beriman itu, golongan muhsin ini, golongan yang baik ini, mereka sibuk dalam syurga dengan kesenangan. Maknanya sangat sibuk, dan mereka bersama dengan pasangan mereka, hum wa azwajuhum. Mereka bersama dengan pasangan mereka. Ini ayat yang penting, mengingatkan kepada kita, kita kalau boleh nak masuk syurga bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita. Kita satu keluarga nak masuk syurga, bukan kita seorang nak masuk syurga. Sebab tu kalau kita perhatikan dalam surah Taha, Allah Ta'ala didik Rasulullah agar bukan dia sahaja wa aqimis solat, bukan dia sahaja yang mendirikan solat, tetapi Allah Ta'ala kata wa'mur ahlaka bis solati, ajak anak engkau ataupun ahli keluarga engkau mendirikan solat. Apabila menghuraikan mengenai tentang ayat ini, para ulama, kalau tak silap saya Al-Imam Ibn Kathir ataupun Al-Imam Qurtubi meriwayatkan kisah ketika mana ayat Quran ini tentang arahan menunaikan salat ataupun mengajak ahli keluarga ini salat diturunkan, lalu Rasulullah mengetuk pintu rumah Fatimah. Bayangkan Fatimah ketika itu sudah berkahwin. Kita kalau anak kita dah kahwin, mungkin kita kata biarlah dia, pandailah dia hidup, dia dah ada ahli keluarga dia dah ada suami dia dan anak isteri dan sebagainya. Tetapi tidak bagi Rasulullah. Rasulullah sendiri mengajak ahli keluarganya mendirikan solat. Kerana apa? Kerana kita nak faham daripada ayat yang ke-56 ini bahawa kita nak masuk syurga bersama dengan pasangan kita, nak masuk bersama dengan ahli keluarga kita. Tuan-puan ingat tak lagi saya pernah ceritakan kepada tuan-puan kisah daripada Saidina Abu Hurairah. Abu Hurairah ini tuan-puan, orangnya adalah orang yang rajin bangun malam. Dia tidak tinggal bangun malam. Dia kata kepada para sahabat, dia kata ausani khalili bithalas, kekasih aku berpesan kepada aku 3 perkara, iaitu kekasih dia adalah Rasulullah. Rasulullah pesan kepada dia 3 perkara, iaitu salah satunya adalah dia tidak meninggalkan witir ataupun mendirikan malam tersebut. Lalu dia adalah orang yang rajin bangun malam, dan menariknya dalam kisah beliau bukan seorang sahaja bangun malam, 1/3 malam akan diperuntukkan buat dirinya sendiri, 1/3 lagi diperuntukkan untuk isterinya, dan 1/3 lagi dia akan kejut ahli keluarganya ataupun anak-anaknya. Ini yang kita faham daripada hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan mereka, ahli keluarga mereka bersama-sama dalam syurga. Kita nak bersama dengan pasangan kita, isteri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ibu ayah kita, semua masuk syurga. Kita tak nak ada yang tertinggal nanti. Dan yang menariknya juga, mereka digambarkan sebagai alal araiki muttaqiun. Mereka ni bersandar. Yang ini dihuraikan oleh Al-Imam Ibn Ashur. Apa kata Al-Imam Ibn Ashur? Dia kata perkataan ittika ni muttaqiun ini adalah keadaan di antara duduk dan berbaring. Susah nak difahami ya. Muttaqi ini adalah nak kata duduk tak duduk, nak kata baring tak baring. Dia bersandar. Macam orang bersantai tepi pantai yang baring, baring tak baring, duduk tak duduk. Ustaz Fazrul selalu sebut menyenggeng. Menyenggeng istilah. Itu bahasa apa? Negeri Perak ke apa? Menyenggeng lah, Pantai Timur. Bahasa Pantai Timur. Menyenggeng. Saya pun tak, baru dengar juga menyenggeng ni maknanya dia baring tak baring, baring tak baring, duduk tak duduk. Betul. Ini ittika, iaitu muttaqiun, perkataan yang menunjukkan bagaimana gelaran ataupun keadaan ahli syurga itu sangat bersantai. Sebenarnya perkataan muttaqi ini juga pernah digunakan dalam hadis, yang mana hadis Aisyah menceritakan Rasulullah berada dalam keadaan muttaqi, bersandar, santai. Maknanya kan kalau kita tengok orang tepi pantai dia baring macam tu, macam santai, macam tu tengah tengok laut dan sebagainya. Rasulullah berada dalam keadaan yang muttaqi. Tiba-tiba masuk Abu Bakar, yang mana kisah ni semua tuan-puan tahu. Abu Bakar masuk, Rasulullah relax sahaja, relax aja.
Masuk Umar pun Rasulullah relax sahaja. Bila masuk Saidina Osman, Rasulullah betulkan tempat duduknya, lalu Rasulullah duduk betul-betul. Yang ni kita faham kerana Rasulullah dia tahu Saidina Osman ini orangnya sangat pemalu. Kalau Rasulullah tak duduk betul-betul, nampak macam santai je, dia tak nak ganggu Rasulullah nanti. Lalu Rasulullah mempersiapkan kedudukannya dan baginda duduk betul-betul. Inilah yang kita faham daripada perkataan muttaqiun ini. Mereka sibuk berseronok dalam syurga. Sibuk ni biasanya penat, tapi sibuk berseronok dalam syurga. Kemudian mereka bersantai dengan ahli keluarga mereka. Dan lahum fiha fakihatun, ada bersama dengan mereka buah-buahan. Sibuk juga, ada dengan apa yang dikehendaki dan ada dengan mereka buah-buahan. Sebelum ni kita pernah sebenarnya membincangkan tentang perkataan buah-buahan ni dalam Al-Quran. Cuma saya simpulkan dua perkara mengenai tentang kenapa Allah Ta'ala selalu sebut tentang buah-buahan dalam Quran. Kalau ikutkan kita, mungkin kita nak kambing golek ke ada dalam Quran, kambing golek ke apa, wagi wadugian ke, macam-macam lah yang kita gambarkan kat situ. Tapi kat sini Allah Ta'ala cerita tentang buah-buahan sahaja. Kenapa buah-buahan? Kenapa Allah Ta'ala cerita tentang buah-buahan? Jadi saya simpulkan ada dua perkara. Yang pertama, buah-buahan ni menggambarkan ahli syurga tu sebenarnya tidak lapar. Kerana bila dihidangkan buah ni, orang tak lapar sebenarnya tuan-puan. Kalau kita lapar, orang tak hidang buah. Contoh macam tengah hari ni, saya tengah lapar. Tiba-tiba saya datang rumah Ustaz Tirmizi bagi buah ciku, boleh katakan. Betul. Wah, tak kenyang macam ni. Orang lapar, dia nak makan kambing, katakan macam tu kan. Maknanya syurga tu nanti orang tak lapar. Hanya disediakan buah-buahan kerana kemewahan syurga tu. Kan kalau kita tengok rumah-rumah orang besar, dihidangkan meja makan dia ada buah anggur, buah-buahan yang mahal. Kalau Jepun tu ada buah tembikai dia yang mahal. Maknanya syurga tu digambarkan orang tidak lapar dan mereka sibuk dengan benda-benda yang buah-buahan ni. Mana makan bukan sebab kelaparan. Betul. Makan bukan sebab kelaparan. Dia makan, orang kata makan main-main. Seronok. Macam seronok-seronok. Masya Allah. Keindahan syurga yang Allah Ta'ala gambarkan dengan kemewahan, dengan buah-buahan, makan main-main. Mereka tidak lapar. Dan yang keduanya itu tadi, buah-buahan ini menggambarkan juga kemewahan lah. Kerana biasanya buah-buahan ni diberikan ataupun dimiliki oleh orang-orang yang ada dessert lepas makan dia. Mungkin kita kalau lepas makan malam dah tak ada dah hidangan-hidangan seterusnya. Mungkin kalau orang-orang yang mewah itu, dia ada starter dia dulu, makan dengan sup dulu. Sup sarang burung ke apa-apa sup lah. Kemudian datang dia punya pembantu ambil ganti pula hidangan seterusnya macam dekat hotel tu, sehinggalah kepada dessertnya itu tadi. Menggambarkan sebenarnya buah-buahan adalah kemewahan dan penduduk ataupun ahli syurga itu sebenarnya tidak lapar. Dan kemuncaknya, kemuncak ni yang paling saya suka sebenarnya, yang ditarik tadi, yang Ustaz Tirmizi tarik sikit tadi bacaan dia, yang mana kalau kita perhatikan, sebahagian imam kita, ustaz-ustaz kita akan ulang perkataan ini 3 kali ketika mana mereka membaca surah Yasin. Mereka ulang salamun qaulam mir rabbir rahim, iaitu salamun, iaitu ucapan salam qaulan mir rabbir rahim, daripada Tuhan yang penyayang. Ini sebenarnya nikmat yang paling luar biasa sebenarnya dalam syurga tuan-puan. Kerana apa? Allah Ta'ala beri salam kepada ahli syurga. Allahu Akbar. Yang ni cuba bayangkan bagaimana selama ni kita kalau orang jumpa dan beri salam kepada kita, kalau Agong beri salam pun kita dah bangga, dia greet and meet kita kan, dia jumpa, dia greet kita. Ini Allah Ta'ala beri salam kepada kita. Allah Ta'ala kata salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun, ucapan salam daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Allahu Akbar. Inilah sebab tu bila kita baca Yasin, sebahagian ustaz kita walaupun tidak disebutkan dalam hadis, mereka mengulang-ulang ucapan ini, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, kerana mereka rindukan ucapan salam daripada Allah Ta'ala sendiri. Ini adalah kemuncaknya kita mendapat kasih rahmat daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Perkara ini disebutkan sendiri oleh Al-Imam Ibn Kathir. Apa Al-Imam Ibn Kathir kata? Beliau meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir kata Rasulullah menceritakan, bainama ahlul jannati fi na'imihim, ketika mana ahli syurga sibuk dengan kenikmatan mereka, keseronokan mereka, seronok sangat dalam syurga, sibuk dengan keseronokan. Dia kata sata'a lahumun nur, dia kata tiba-tiba datang cahaya yang menyinar. Cahaya yang menyinar, tiba-tiba mereka mendengar assalamualaikum ya ahlal jannati. Allah. Selamat sejahteralah kamu wahai ahli syurga. Mereka tersentak.
Kerana yang datang itu ada yang kata, ada yang menafsirkannya malaikat yang memberi salam mewakili daripada Allah Ta'ala sendiri. Tetapi kebanyakannya, sebagai contoh, Al-Imam Ibnu Abbas sendiri, Saidina Ibnu Abbas sendiri menyebutkan yang mana Allah Ta'ala sendiri yang menyampaikan salam, memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Kamu telah bersusah payah di muka bumi, kamu telah berjuang untuk Al-Quran, kamu telah mempertahankan Al-Quran, sekarang ni Allah Ta'ala beri salam kepada kamu. Allahu Akbar. Itulah kemuncaknya Allah Ta'ala redha ke atas mereka yang berada dalam syurga. Inilah yang sangat dirindui oleh orang-orang yang beriman. Inilah yang selalu kita ulang, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan kita tergolong, tuan-puan, dalam golongan orang yang menerima salam daripada Allah Ta'ala itu sendiri, yang sentiasa kita ulang. Mudah-mudahan kita sendiri yang akan mendapat nikmat tersebut. Baik, kita telah hampir sampai ke fasa pertama punya perbincangan, iaitu fasa awal punya perbincangan. Sebelum kita berhenti rehat seketika, mari sama-sama kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu syaghala. Kita sebutkan dah tadi perkataan syaghala, iaitu sibuk mengerjakan sesuatu, yang mana perkataan ini disebutkan sebanyak dua kali di dalam Al-Quran. Kalau di dalam surah Yasin ini, ayatnya adalah pada ayat yang ke-55, yang menyebutkan mengenai tentang ahli syurga itu, mereka berada dalam kesibukan yang bersenang lenang, keseronokan dalam syurga dan sebagainya. Ini menunjukkan tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Kemuncak yang saya bincangkan, kita sebutkan tadi, bagaimana mereka ini menerima salam daripada Allah Ta'ala. Maka saya kira ucapkanlah perkataan ini selalu, ucapkanlah perkataan ini banyak kali. Mudah-mudahan kita hayati dan mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran daripada perbincangan kita pada hari ini. Kita berhenti berehat dahulu seketika, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihunahum wa azwajuhum fi lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Inilah petikan ayat daripada surah Yasin yang telah kita baca dan tadabbur tentang penghuni syurga yang bersibuk-sibuk dalam syurga kerana penuh dengan kenikmatan. Allah berikan apa sahaja yang diinginkan oleh penghuni syurga, dan yang paling hebat mengatasi apabila kita mendapat salam penghormatan, salam daripada Rabbir Rahim, daripada Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan
kita doakan kita di kalangan mereka insya-Allah. Allah maj'alna min ahli jannah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai penghuni syurga. Kita nak masuk syurga daripada awal. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada siksaan neraka. Alhamdulillah sahabat-sahabat, terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Sudah pasti sahabat-sahabat semua ingin tak sabar nak belajar bahagian kedua pula. Tadi dah seronok. Ini ayat berupa peringatan yang besar juga untuk kita baca. Sebelum tu jom sama-sama kita belajar sedikit tajwid pada hari ini dalam muka surat 444 ni, juga pada ayat salam qaulan mir rabbir rahim, sempurnakan hukum ikhfa dan idgham yang terdapat dalam ayat yang pendek ini, ayat 58. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Yang pertama, ikhfa-nya di mana? Tanwin bertemu dengan qaf. Salamun qaula. Dengung. Kemudian qaulam min. Tanwin berjumpa dengan min. Maksudnya idgham ma'al gunnah, juga kena panjangkan gunnahnya. Kemudian mir rabbir rahim. Ada dua pula idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah maknanya kita faham idgham masukkan nun ke dalam ra selepas itu, ataupun tanwin dengan tanpa gunnah. Mir rabbir rahim. Tak boleh baca min rabbir rahim, tak boleh masuk hidung. Kerana nun, walaupun nun mati, walaupun tanwin, tak boleh masuk hidung di situ, sebab nun itu telah dimasuk secara total semuanya ke dalam huruf ra yang berlaku idgham bila gunnah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sebagai ucapan penghargaan daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tirmizi kita yang sentiasa membimbing kita, memperbaiki bacaan kita. Mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu tajwid itu dapat mempertepatkan lagi, maknanya tepat bacaan kita, sehingga bacaan seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Baik, dalam sesi yang kedua ini kita akan bincangkan ayat yang seterusnya. Tapi sebelum kita bincang tentang ayat-ayat perincian mengenai tentang apa lagi yang akan berlaku pada hari kiamat nanti, kita bacakan dahulu ayat daripada ayat yang ke-65 sehingga ayat yang ke-70 menceritakan tentang keadaan orang-orang yang mengingkari Allah Ta'ala. Bacaan kita akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Boleh Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, kita nak baca ayat yang ke-65 hingga ayat 70 surah Yasin muka surat 444. Jom sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما
ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Sadaqallah. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-65 Allah Ta'ala berfirman, maka pada hari ini kami tutup mulut mereka, sementara tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Perhatikan ayat ini sebenarnya adalah ayat ancaman yang mana Allah Ta'ala beri peringatan, warning kepada kita bahawa nanti pada hari kiamat bukan mulut kamu yang berbicara, tetapi tangan-tangan dan kaki-kaki kamu yang akan menjadi saksi atas perbuatan yang kamu lakukan. Kalau kita tengok fasa awal tadi, kita bincangkan tentang kenikmatan, keseronokan ahli syurga, seronoknya mereka disibukkan dengan keseronokan di dalam syurga. Manakala part yang kedua, bahagian yang kedua, Allah Ta'ala menceritakan pula dalam ayat yang ke-59, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang melakukan dosa, berpisahlah kamu. Maknanya kamu tidak boleh duduk bersama dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang melakukan ketaatan ini. Kerana apa? Yang ni menariknya daripada ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-64, Allah Ta'ala menceritakan 3 sebab yang memisahkan antara ahli syurga dan ahli neraka. Apa sebab yang pertama? Sebabnya Allah Ta'ala kata, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan. Allah Ta'ala dah ingatkan kepada kita, janganlah kamu, kalau ikutkan ayat di sini, ta'budus syaitan, maksudnya menyembah syaitan. Tetapi kalau kita perhatikan hari ini, ada 2 penafsiran. Maknanya yang pertama yang kita boleh tadabbur, memang ada benar-benar orang yang menyembah syaitan, iaitu orang yang menyembah secara fizikalnya, dia sembah perkara yang dia tidak nampak, yang selain daripada Allah Ta'ala. Manakala penafsiran yang kedua adalah ta'budus syaitan ini adalah dia mengabdikan dirinya kepada selain daripada Allah, iaitu kepada unsur-unsur yang jahat. Ibadah kepada syaitan ini, ta'budus syaitan ini bukanlah mungkin dia bererti dia sujud secara fizikal kepada syaitan, tetapi dia mengikuti bisikan syaitan yang syaitan bisikkan ke dalam hatinya. Inilah yang Allah Ta'ala kata, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Betul Ustaz Maknanya ada dalam kalangan kita yang menjadikan jiwanya, nafsunya sebagai Tuhan, lebih tinggi daripada apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata begini, tetapi dia meletakkan nafsunya yang lebih tinggi, menyebabkan dia mengenepikan Al-Quran. Apa yang Al-Quran perintahkan, dia ketepikan. Al-Quran kata jangan makan makanan yang haram, jangan ambil duit rasuah, jangan suap orang ketika macam-macam lah pilihan raya dan sebagainya. Dia buat perkara-perkara yang ditegah ni tadi, lalu seakan-akan dia mengenepikan Al-Quran. Jadi kita tidak mahu tergolong dalam golongan yang sedemikian. Maknanya maksud ta'budus syaitan ini bukan sekadar menyembah syaitan sedemikian, tetapi menjadikan bisikan syaitan itu sebagai bisikan yang melanggar perintah daripada Allah Ta'ala itu sendiri, sehingga perlakuannya seakan-akan bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Sedangkan Allah Ta'ala ingatkan kita, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Itu yang pertama. Mereka ini dipisahkan daripada ahli syurga kerana mereka ini banyak ikut syaitan, banyak mengikut bisikan-bisikan syaitan, banyak mengikut perlakuan yang jahat. Dalam keadaan tengok nanti dalam bulan puasa, orang sibuk berpuasa. Orang sibuk berpuasa ni maksudnya sampai orang banyak melakukan ibadah sehingga pintu syurga terbuka kerana banyak pahala dinaikkan, dan pintu neraka tertutup kerana orang kurang melakukan kejahatan. Sampai kurangnya kejahatan tu pintu neraka tertutup. Tapi ada dalam kalangan kita yang mengikuti bisikan syaitan. Dia tengah hari lagi dia dah terikut dengan bisikan syaitan. Dia ajak kawan-kawan dia makan ke, duduk di belakang kedai dan sebagainya. Perkara-perkara ni kita tak nak berlaku. Persiapan kita tuan-puan, dah tak lama dah lagi kita akan menyambut Ramadan. Persiapannya jangan terikut dengan bisikan syaitan. Tahan diri kita kalau kita berkehendakkan kepada nikmat yang Allah Ta'ala akan berikan dalam syurga itu nanti.
Dan kemudian Allah Ta'ala kata yang keduanya, pertama tadi mereka ni dipisahkan, tak dapat masuk syurga kerana mereka mengikut syaitan. Yang keduanya Allah Ta'ala perintahkan wa ani'buduni, dan sembahlah aku. Maknanya pengabdian kita memang hanyalah untuk Allah. Kalau kita hidup pun hanyalah hidup kita ni untuk Allah. Kan kita dah selalu ikrarkan dalam solat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita selalu ungkapkan sedemikian. Even kalau kita bekerja pun tuan-puan, kita niatkan pekerjaan ini untuk menyara ahli keluarga adalah untuk Allah. Kerana Rasulullah suka seorang lelaki yang berpenat-penat untuk memberikan ahli keluarganya sumber rezeki. Itu pun golongan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Maknanya perlakuan dia, segala apa yang dia lakukan hanyalah untuk Allah Ta'ala. Wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Itu punca yang kedua yang menyebabkan kita tidak dapat untuk masuk ke syurga dan dipisahkan daripada ahli syurga tersebut. Dan yang ketiganya yang menarik juga yang Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat yang ke-62, Allah Ta'ala kata walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Allah Ta'ala kata dan sesungguhnya ia syaitan telah menyesatkan sebahagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak mengerti? Apabila Allah Ta'ala menyebutkan tentang jibillan kathira, ada kelompok yang banyak, kadang-kadang kita terkeliru. Kita nampak orang ramai buat begitu, tak apa kot buat begitu. Kerana kita nampak orang itu ramai, tetapi kita tak siasat dahulu. Apakah benar apa yang mereka lakukan? Apakah apa yang mereka lakukan ini benar-benar telah digariskan oleh Rasulullah? Disebabkan kerana kita tengok ramai orang buat sedemikian, kita pun ikut orang buat sedemikian, sedangkan kita tidak pasti barangkali apa yang dilakukan oleh mereka itu sebenarnya adalah terdedah ataupun terpedaya dengan bisikan syaitan, sehingga Allah Ta'ala mengingatkan kita afalam takunu ta'qilun. Yang kemuncaknya, kalau tadi kemuncaknya Allah Ta'ala beri salam kepada ahli syurga, yang ini Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka melalui para malaikat. Allah Ta'ala kata hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah dia neraka jahannam yang kamu dulu pernah diperingatkan. Allahu Akbar. Ini menakutkan kita tuan-puan. Kalau kita baca tentang sifat neraka dalam Al-Quran ini sahaja sebenarnya sudah memadai. Bayangkan dalam surah Tahrim Allah Ta'ala ceritakan waquduhan nas wal hijarah, yang menjadi bahan bakar neraka itu adalah batu dan manusia itu sendiri. Batu ni ada yang kata batu berhala. Tetapi cuba kita fikirkan sama-sama, macam mana batu boleh jadi bahan bakar? Maknanya nak menunjukkan terlalu panas api neraka Allah Ta'ala tu. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menceritakan neraka ini setiap kali manusia dimasukkan ke dalamnya, dia tanya hal min mazid, apakah ada lagi orang nak masuk ke dalam neraka? Apakah ada lagi orang nak masuk ke dalam neraka? Menggambarkan luas neraka tu menerima orang yang akan bakal masuk ke dalamnya. Dalam sebuah hadis yang lain pula lagi, Rasulullah menceritakan tentang kedalaman neraka itu jarak 70 tahun perjalanan masa. Tidak disebutkan masanya, berapa panjang masanya, tetapi bayangkan kalau Rasulullah kata idza rumiya hajarun, kalaulah satu batu itu dicampakkan ke dalam neraka selama 70 masa tak sampai kepada dia punya bawah tu lagi, dia punya apa? Dasar neraka tu lagi. Dan orang yang paling bawah tu nanti adalah orang munafik yang memperolok-olokkan dan mendustakan Islam itu sendiri. Bayangkan luasnya neraka, dalamnya neraka, panasnya neraka. Kalau kita ulangi ni setiap minggu, tidakkah hati kita ni tersentuh tuan-puan? Tadi kalau kita tersentuh membacakan ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, tidakkah kita tersentuh bila Allah Ta'ala kata hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun? Inilah dia neraka jahannam yang telah kamu diperingatkan tentang dia. Neraka yang Rasulullah pernah ceritakan seringan-ringan bebanan ataupun seringan-ringan azab neraka itu dipakaikan sepatu daripada neraka. Ini bukan sepatu Ustaz Tirmizi, sepatu daripada neraka. Bila dipakai sepatu daripada neraka tu tadi, menggelegak muh dia, otak dia tu tadi, menggambarkan Allahu Akbar, begitu menakutkan. Sebenarnya page ini sahaja tuan-puan, halaman ini sahaja sebenarnya sudah memadai untuk menggetarkan jiwa kita sebenarnya. Ayat-ayat tentang Allah Ta'ala cerita tentang syurga, ayat-ayat Allah Ta'ala cerita tentang neraka. Kemudian Allah Ta'ala kata islauhal yaum, masukkanlah mereka tu semua bima kuntum takfurun, kerana apa yang mereka engkarkan ataupun kufur kepada Allah Ta'ala.
Ini dua kategori yang berbeza. Satu kategori mereka yang dimasukkan ke syurga, bersenang-senang dalam syurga, bersibuk dengan kesenangan bersama ahli keluarga mereka setelah mereka bersusah payah di dunia. Manakala golongan yang kedua, golongan yang terpedaya dengan syaitan, golongan yang tidak menjadikan pengabdian dirinya kepada Allah, dan juga golongan yang mengikut golongan yang ramai yang terpedaya dengan syaitan ini, akhirnya mereka dicampakkan ke dalam neraka. Ini yang kita tidak mahu, dan akhirnya Allah Ta'ala memberikan satu situasi yang lain dalam ayat yang ke-65 yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi, menceritakan suasana yang berbeza, bagaimana kehakiman itu akan dijalankan di sisi Allah Ta'ala, iaitu mulut mereka tidak boleh menjadi peguam bagi diri mereka. Mulut dah tak boleh nak bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang bercakap adalah tangan-tangan mereka. Yang ini sebenarnya tuan-puan, dulu mungkin kita terfikir, macam manalah tangan ni nak bercakap, macam manalah kaki ni nak menjadi saksi. Tapi hari ni tuan-puan, tangan-tangan ini yang berbicara. Dalam media sosial, orang tak bercakap dengan mulut dah. Orang tulis apa yang terungkap dalam isi hati dia. Percayalah tuan-puan, apa yang ditulis oleh manusia dalam media sosial tu kadang-kadang lebih menakutkan daripada apa yang dia boleh ungkapkan. Yang ni selalu saya ingatkan bahawa kadang-kadang kalau kita bercakap ni, kita segan lagi dengan orang. Kita segan, kita bercakap tak betul, tapi apa yang kita tulis tu kadang-kadang tak ada segan. Kalau tuan-puan baca dalam media sosial, sama ada dalam Facebook ke, sama ada dalam Twitter ke, dalam WhatsApp ke, dalam Instagram ke, kadang-kadang orang kutuk tu, kalau kita berdepan dengan dia, dia takkan kutuk macam tu. Kalau dia berdepan dengan kita, kita cakap dengan dia, mulut dia boleh terkawal lagi, mungkin ada perasaan malu lagi. Tetapi apa yang ditulis dengan jarinya dalam media sosial kadang-kadang mengungkapkan apa yang ada dalam hati dia. Kita tak sangka dia boleh cakap macam tu dalam WhatsApp ke, dalam Facebook mereka. Kalau dulu kita tak dapat faham situasinya bagaimana, hari ini kita dapat gambaran bagaimana tangan-tangan itu yang akan bertutur, bagaimana tangan-tangan itu yang akan bercakap. Tangan akan menaip ataupun mengeluarkan apa yang pernah diungkapkan dalam isi hati kita. Kita sangat takut kalau orang tahu isi hati kita, tapi hari ini orang menulis apa yang ada dalam isi hati mereka tanpa mereka lafazkan daripada mulut mereka. Ini yang kita bimbangkan tuan-puan. Inilah pengajaran juga yang menarik daripada ayat yang ke-65, bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan kita hari akhirat nanti manusia akan bercakap dengan tangan mereka. Hari ini kita saksikan jari jemari manusia boleh menulis fitnah macam-macam perkara yang tidak berlaku, lebih teruk apa yang mungkin diungkapkan daripada mulut mereka. Lalu Allah Ta'ala ingatkan dalam ayat yang ke-65, nanti mulut dah tak berbicara. Yang akan berbicara hanyalah tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas perlakuan maksiat yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Saya teringat, saya tak pasti kisah ni sahih ataupun tak Ustaz Tirmizi, tapi saya teringat waktu saya baca dulu, kalau tak silap, dalam buku tentang kisah Saidina Umar, bila mana dia berdoa kepada Allah Ta'ala, tuan-puan, dia menangis. Dia menangis sebab dia tengok tangan dia. Bila tengok tangan ni, kita tahu tangan ni lah yang kita buat dosa, tangan ni lah yang kita mohon kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Saidina Umar menangis, tuan-puan, bila dia tengoklah tangan ni lah yang aku buat dosa dulu, sembah berhala ke, buat binaan berhala dia ke. Tapi dalam masa yang sama kita memohon Allah Ta'ala dengan tangan kita sendiri. Sepatutnya bila kita berdoa, kita tengok tangan kita, kita pun boleh jadi insaf, kerana tangan inilah yang akan menjadi saksi. Bila berdoa tu nanti renung tangan kita ni, kerana tangan ini yang akan jadi saksi, yang akan bertutur dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Maknanya memadai dengan diri kita sendiri sebenarnya sebagai peringatan buat diri kita. Dan akhirnya ayat yang ke-6 dan ke-66 dan 67 tu, Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana nanti Allah Ta'ala akan menghapuskan penglihatan dan sekiranya kami mampu. Tengok Allah Ta'ala kata, walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasya' lamasakhnahu ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Yang ini adalah ayat-ayat ancaman perlian kepada mereka. Kalau Allah Ta'ala nak hinakan mereka di muka bumi, Allah Ta'ala berikan kehinaan, tetapi pengajaran ataupun kehakimannya nanti akan Allah Ta'ala temukan pada hari akhirat kelak. Dan di akhir halaman ini Allah Ta'ala tutup tentang sifat Al-Quran. Ini juga yang paling penting sebenarnya, tuan-puan.
Apa yang kita belajar adalah sebenarnya tadabbur dan muhasabah daripada Al-Quran. Apa sifat Al-Quran ini? Allah Ta'ala kata, in huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Inilah dia peringatan yang perlu kita pelajari. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Inilah yang perlu kita tadabburkan daripada ayat halaman ke-444 ini. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari sama-sama kita saksikan resolusi pengajaran yang kita boleh praktikkan, amalkan selepas daripada pengajian kita pada hari ini. Yang pertama, kita hendaklah berusaha walaupun sukar di dunia, kerana ganjarannya sangat besar pada hari kiamat nanti, tuan-puan. Yang kedua, abdikan diri, ubudiyah tadi, abdikan diri kepada Allah sebenar-benar pengabdian dan berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Dan yang ketiga, jaga mulut kita, tuan-puan, kaki dan tangan, agar ia tidak menghina kita nanti pada hari akhirat. Itulah dia kesimpulan dan resolusi yang boleh kita amalkan nanti, insya-Allah. Bagi mengakhiri pengajian kita, mari sama-sama kita berdoa agar tergolong dalam golongan yang dimasukkan syurga dan dijauhkan daripada neraka yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Amin. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah ya Allah tangan kami tangan yang sentiasa membelek mushaf Al-Quran, tangan Amin. Yang sentiasa membuat kebaikan, tangan yang sentiasa menghulurkan bantuan kebaikan, tangan yang sentiasa menghulurkan infak. Amin. Tangan yang menulis kebaikan, tangan yang sentiasa menjadi saksi untuk kebaikan kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran yang kami baca sentiasa menyerap dalam hati-hati kami untuk kami melakukan amal soleh ya Allah. Amin. Janganlah kau biar hari yang berlalu dalam hidup kami tanpa amal kami bertambah ya Allah. Amin. Ya Allah, janganlah kau biarkan umur kami bertambah tetapi amalan kami tidak bertambah ya Allah. Berkatilah umur kami ya Allah, berkatilah masa kami ya Allah. Kurniakanlah kami syurga ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Begitulah kita belajar surah Yasin sebentar tadi. Banyak sekali pengajaran. Selepas ni kita dah baca surah Yasin, bukan sekadar baca, kita dah boleh baca dengan kefahaman. Kerana sangat berbeza apabila kita baca Al-Quran tanpa memahami, benar dapat kebaikan, dapat pahala. Tapi bila kita baca dengan memahami isi kandungan Al-Quran, sudah pasti bukan sekadar bacaan yang kita baca, tetapi bacaan yang datang daripada hati kita. Mudah-mudahan menjadikan kita insan yang cemerlang dunia dan juga di hari akhirat. Baiklah, kita mengajak kepada semua sahabat-sahabat untuk kita berjuang dalam wakaf ataupun tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga infak kita, tangan kita menjadi saksi kepada kebaikan yang kita lakukan. Jangan lupa saksikan ulangan My Quran malam ini dan juga esok pagi, dan sentiasa untuk cuba kita istiqamah dalam kebaikan dan saksikan My Quran Time, baca faham amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.